Keberhasilan ekonomi negara NKEA Pertanian akan memberi tumpuan kepada subsektor yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi iaitu aquaculture, rumpai laut, produk herba, buah-buahan dan sayur-sayuran serta makanan yang diproses. Dan di bawah NKEA Pertanian ini terdapat 16 projek utama permulaan atau EPP yang semuanya bertujuan untuk membolehkan Malaysia menembusi pasar global bernilai tinggi yang sedang membangun dengan pesat. Kita akan bincangkan lebih lanjut mengenai EPP ini bersama dengan tetamu di studio hari ini, Zulkifli Rashid, iaitu selaku pengarah bahagian transformasi ekonomi perikanan Jabatan Perikanan. Terima kasih Encik Zul. Kita mungkin Encik Zul boleh mulakan dengan berikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang EPP ini, termasuk dalam sektor perikanan adalah salah satu 16 EPP ini. Mungkin boleh berikan satu gambaran yang lebih menyeluruh supaya lebih senang kita faham apa yang digariskan di bawah EPP ini. Okey, terima kasih Saudara Everett. Ya. Dia sebenarnya pertanian ni telah pun di transformasikanlah di bawah NKEA semenjak tahun 2010 dan konsep transformasi ini merupakan model yang kita pandukan kepada konsep bersepadu dan juga berlandaskan kepada permintaan pasaran. Jadi dalam kita memfokuskan perkara ni, ada strategi yang kita ataupun kerajaan ambil bagi mentransformasikan pertanian ni kepada 4 tema utama lah. Pertamanya ialah dari segi kelebihan kompetitif, di mana kita lihat ada bidang-bidang di mana kita mempunyai kelebihan kompetitif berbanding dengan negara-negara jiran misalnya. Kemudian ialah dari segi pasaran premium. Ini penting kerana kita nak produk-produk pertanian kita ni dapat dipasarkan ke seluruh negara, seluruh dunia dalam harga yang tinggi, premium. Dan yang ketiganya ialah penting dari segi keselamatan makanan. Keselamatan makanan ni adalah merupakan satu perkara yang dipentingkan buat masa sekarang. Kan, untuk keselamatan orang yang makan dan sebagainya. Dan yang lagi satu ialah tentang penyertaan kita dalam rantaian nilai industri ni. Di mana daripada satu pertama sampai akhir daripada kita keluar. Sebelum tu kita keluarkan benih, kita kata tanam ataupun kita ternak dan sampai ke kita pasarkanlah. Okey. Jadi ada 16 EPP sebenarnya di bawah Kementerian Pertanian, EPP 1 sampai EPP 16. Yang mana kita berharap pada tahun 2020 nanti kita akan menjana GNI sebanyak lebih kurang 29 bilion ataupun lebih tepat 28.9 bilion lah. Dan akan memberi peluang pekerjaan kepada lebih daripada 109,000 orang sehingga apabila kita mencapai tahun 2020 nanti lah. So itu objektif EPP, all the 16 EPP ni lah. Baik, kalau saya dapat rumuskan di sini kata kunci daripada apa yang diperjelaskan tadi, saya dapat dengar satunya productivity dan satu lagi nilai tingginya. Itu yang difokuskan untuk 16 EPP ini untuk memajukan lagi pertanian sebagai perniagaan, mungkin untuk menambah productivity dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Mungkin boleh jelaskan lagi di mana tahap kita sekarang ni untuk mencapai seperti sasaran yang disebutkan tadi lebih 28 bilion ringgit itu, tapi kita sekarang ni berbaki 6 tahun lagi, mungkin di mana kita? Okey. Dari segi keseluruhannya tu mungkin kita kena ambil kira ke semua 16 EPP lah. Mungkin kat sini saya fokuskan kepada salah satu EPP iaitu EPP 6 yang mana dia merupakan satu premium produk lah, iaitu udang kan, ternakan udang.
Dalam EPP 6 ni, kita disasarkan untuk mencapai GNI sebanyak 1.3 bilion pada tahun 2020. Dalam hal ni, buat masa sekarang, kita ada 11 syarikat lah ataupun kita panggil anchor company yang telah dilantik, di mana ke-11 syarikat ni diunjurkan pada tahun 2020 nanti dia akan memberi GNI sebanyak 545 juta. Jadi kita ada lebih kurang mungkin lagi 55% ataupun 50% lagi untuk mencapai dalam masa 6 tahun ni lah. Dari segi peluang pekerjaan pula, sektor ataupun EPP 6 ni kita jangkakan boleh beri peluang pekerjaan kepada lebih kurang 11,000 orang. Dan buat masa sekarang ni ada lebih kurang dalam 5,600 yang telah ada lah. Itu pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, kita memang berusaha untuk dapatkan lebih banyak syarikat lah untuk berkecimpung ataupun masuk dalam EPP 6. Selalunya ada masalah begini ya, apabila kita sebut mengenai angka berbilion, berjuta ringgit, itu mungkin orang ramai di luar sana mereka tidak menggambarkan tidak mendapat gambaran bagaimana ia boleh memanfaatkan diri mereka. Jadi bagaimana untuk pelibatan orang ramai itu dari segi peluang pekerjaan disebutkan tadi ada 11,000, tapi adakah itu semua profesional ataupun bagaimana? Sebab sekarang ni kita ingin menjadikan pertanian sebagai satu sektor yang moden ya. Bagaimana pelibatan untuk menarik setakat ini, kerana mungkin ada persepsi bahawa bidang pertanian ini tidaklah begitu popular ataupun menarik untuk diceburi. Mungkin boleh jelaskan. Okey, dia dalam hal ni kalau kita tengok sejumlah 5,037 pekerjaan untuk EPP 6 ini telah diadakan. Ia meliputi kesemua peringkat. Dari segi peringkat managerial sampailah ke peringkat bawah. Tapi kita ataupun saya perlu jelaskan juga sebenarnya kalau kita tengok dari segi ekonomi itu sendiri, sebenarnya banyak lagi yang terlibat secara tidak langsung. Misalnya dalam proses ataupun pemprosesan udang ni, misal kata dia melibatkan mungkin kotak styrofoam, transportation, dan banyak lagi teknologi dan juga industri-industri lain. So di sini pun ada peluang-peluang yang lebih luas lah kepada kita semua untuk masuk. Misalnya macam dalam industri udang ni, untuk kita mengambil hasil harvest itu menggunakan orang. So beberapa orang ataupun kumpulan orang ni sendiri pun dia secara tak langsung terlibat dalam industri ini. So ini sebenarnya dia lebih lagi daripada 5,000 orang tadi. Lebih besar lagi sebenarnya kalau baik, disebutkan tadi ialah mereplikasikan model penternakan aquaculture yang bersepadu Isaac AQ menembusi pasaran udang premium. Yang disebutkan tadi Isaac AQ ini, mungkin boleh penjelaskan sedikit lagi bagaimana kriterianya ataupun sasaran Isaac AQ ni. Okey. Dia macam saya katakan tadi, Isaac ni iaitu I itu ialah integration ataupun bersepadu lah. Jadi kita nak ataupun projek di bawah EPP 6 ni perlu dijalankan secara bersepadu. Maksudnya daripada hatchery yang mengeluarkan benih, kemudian kita ternak dia dalam kolam, dan juga kita proses dia dalam bentuk processing ataupun kilang dan sebagainya. Jadi ini yang kita tekankan ke semua 11 syarikat yang ada sekarang ni, memang mempunyai ketiga-tiganya ataupun sekurang-kurangnya 2 daripada 3 tadi tu. Rantaian tu perlu jelas. Tidak diusahakan secara berasingan, lebih sistematik di situ, dan kualitinya juga boleh dijaga. Yes, itu yang pentingnya, because kalau kita tengok dalam
ternakan udang ni, bekalan benih tu penting. Jadi syarikat boleh buat dia punya perancangan berdasarkan kepada pengeluaran benih dia sendiri. Dan juga banyak mana yang dia nak proses berdasarkan kepada pengeluaran daripada kolam dia sendiri. Ya. Baik, apabila sebut mengenai teknologi yang baru, selalunya dikaitkan dengan R&D, penyelidikan dan sebagainya. Adakah pihak jabatan memberikan peruntukan untuk tujuan R&D ini ataupun ditanggung sendiri oleh syarikat-syarikat yang telah pun dilantik itu? Okey, dia dalam hal ni kedua-dua pihak sebenarnya memainkan peranan dalam menjalankan R&D ini. Untuk syarikat sebenarnya dia syarikat-syarikat yang besar ni dia mendapatkan misalnya bekalan induk untuk benih tadi tu adalah daripada hasil daripada penyelidikan di mana benih yang dikeluarkan akan lebih baik, lebih berkualiti dan sebagainya. Ini kebanyakannya dibuat oleh syarikat. Dari segi kerajaan pula ataupun Jabatan Perikanan, kita lebih kepada membantu syarikat dalam bidang misal kata kajian penyakit, misal kata. Ini yang dibuatlah. Yang dikaitkan dengan kajian penyakit di sini pastinya boleh juga saya kaitkan dengan keselamatan makanan. Betul. Keselamatan makanan itu mungkin satu lagi aspek yang perlu dititik beratkan kerana produk yang dikeluarkan itu perlu memenuhi syarat dan juga standard antarabangsa. Betul. Yang ini salah satu daripada syarat yang kita tetapkan untuk syarikat yang masuk di bawah IPP 6 ni ialah dia perlu mendapatkan pensijilan. Sekarang ni kalau dekat Kementerian Pertanian ni dia dipanggil MyGAP. Iaitu My itu Malaysia lah. GAP tu ialah Good Aquaculture Practices untuk bidang aquaculture. Dan ini memang dititik beratkan kerana kalau kita tengok buat masa sekarang untuk kita mengeksport bahan-bahan udang-udang kita keluar negara, perlu ada CJM ni ataupun MyGAP ni sendiri. Itu memang kita ini kan lah. Baik, itu saja masa yang kita ada nampaknya untuk perbincangan. Sedikit sebanyak telah pun dipenjelaskan tadi tentang potensi pasaran aquaculture negara. Terima kasih Encik Zul. Baik.